Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Baik, bertemu lagi kita hari ini dalam mata pelajaran matematik bagi tahun 5. Baik, hari ini kita akan bincangkan tentang menambah unit isi padu cecair. Baik, sebelum kita menambah, kita perlu tahu dulu unit-unit yang terlibat dalam isi padu cair iaitu liter dan mililiter, iaitu 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Dan kita juga perlu tahu cara untuk menukar unit liter dan mililiter. Liter nak pergi kepada mililiter, kita perlu darab dengan 1000. Dan sekiranya sebaliknya, mililiter kepada liter, kita perlu bahagi dengan 1000. Baik, hari ini cikgu akan berkongsi dengan kamu satu jadual berkaitan dengan liter dan mililiter. Jadi sekarang, contoh katakan 1/2 liter kamu nak tukar pada mililiter. Jadi kita perlu buat apa? Kita perlu darab dengan 1000. Tapi dengan jadual ni murid terus boleh tukar saja. 1/2 kalau liter nak tukar pada mililiter jadi berapa? 500 mililiter. Dan 1/2 kalau nak tukar kepada perpuluhan jadi 0.5 liter. Dan yang lain murid-murid boleh baca, boleh tengok ataupun boleh salin dalam buku matematik kamu. Baik, kita pergi ke contoh soalan. Contoh soalan, baik. Jadi, soalan yang pertama, hitung jumlah isi padu cat biru dan cat kuning. Apa maksud jumlah? Jumlah maksudnya tambah. Jadi, kita tengok mana cat biru. Ini cat biru dan cat kuning yang ini. Jadi, sekarang merah kita abaikan untuk soalan yang pertama ni. Jadi sekarang kita tulis 5 1/2 liter tambah 1.875 liter sama dengan berapa? Jadi berapa? Terpulang pada kita nak liter atau mililiter, tapi soalan dah tunjuk dalam liter, jadi jawapan kita pun mesti dalam liter. Baik, masalah sekarang ini nombor bercampur dan satu lagi nombor perpuluhan. Nombor bercampur dan nombor perpuluhan kita tak boleh terus tambah. Mesti dalam jenis nombor yang sama baru kita boleh tambah. Jadi sekarang kita akan tukar 5 1/2 ni kepada nombor perpuluhan. Jadi 5 1/2. 5 ni sebenarnya dia nombor apa? Nombor bulat. 5 perpuluhan kita letak siap-siap dekat situ. 1/2. Ingat tak tadi cikgu ada tunjuk jadual hubungan. Jadi 1/2 ni 1/2 bersamaan kalau perpuluhan dia jadi 0.5. Jadi kita tak perlu kira lagi, kita terus tulis 0.5. Kalau murid yang dah tahu, dia terus tukar sahaja, tak perlu tulis banyak-banyak ni. Jadi 5 tambah 0.5 jadi 5.5 liter. Ataupun kalau sebenarnya murid nak tukar pada nombor perpuluhan juga, nombor bercampur ni, kita perlu buat apa? Bawah darab atas tambah tukarkan pada pecahan tak wajar. 5 darab 2 10 tambah 1 11/2. 11/2 ni terpulang lah. Murid nak buat potong ke, nak buat bentuk lazim ke. Jadi cikgu buat bentuk lazim lah, cikgu nak tunjuk kepada kamu. 5 darab berapa? 2 darab berapa 1? Tak ada sifar. 2 darab berapa 11? Paling hampir 2 darab 5 10. Tolak 1. Ada baki, letak titik, tambah sifar, turunkan sifar. Jadi titik perpuluhan naik atas. 2 darab berapa 10? 2 darab 5 10. Ini kita tolak. Sifar. Jadi nampak ni 5 1/2 bersamaan 5.5 liter. Sebab kita tak ada darab 1000 atau tak ada bahagi 1000. Dia tetap unit yang sama. Jadi sekarang kita boleh buat bentuk lazim. 5/5 tambah dengan 1. Titik perpuluhan mesti sama baris. Liter. Atas ni kita letak unit liter juga. Jadi sekarang yang tempat kosong ni kita letak sifar supaya dia lebih seimbang dan cantik, elok lah. Tapi kalau untuk tolak wajib letak. Ada kegunaannya, ada pengiraannya. Sifar tambah 5
Jadi kalau kata kita tolak, sifar tolak 5 tak boleh, kita kena pinjam. Sebab tu kita kena letak juga sifar ni. Sifar tambah 7, 7. 5 tambah 8, 13. 3, 1 di atas. 1 tambah 5 tambah 1, 7. Letak titik perpuluhan. Jangan lupa. Okey, jadi kita tutup dari garisan. Tutup jawapan kita. Jadi jawapan kita 7.375. Baik, kita pergi ke soalan seterusnya. Contoh seterusnya. Hitung jumlah isi padu cat biru dan cat merah. Apa maksud jumlah? Jumlah maksudnya tambah. Okey, jadi ingat tu, jangan tukar operasi lain. Jadi kita pergi biru dan juga kita pergi pada merah. Yang kuning ni kita tak nak, kita buang sahaja. Jadi 1.875 liter tambah dengan 125 mililiter bersamaan dengan, okey, jadi berapa liter atau berapa mililiter. Jadi sekarang kita tengok. Okey. Jadi sekarang kita nak tukar. Okey, cikgu nak tukar pada mililiter lah. Sebabnya kalau cikgu tukar pada perpuluhan, cikgu takut nanti kadang-kadang murid salah perpuluhan. Okey, jadi sekarang 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi sekarang daripada liter nak pergi kepada mililiter, kita dah darat berapa? Darat 1000. Jadi darat 1000 kita akan pindah titik perpuluhan ke mana? Kita akan pindah titik perpuluhan ke kanan sebanyak berapa kali? 3. Kenapa 3? Sebab 1000 ada 3 sifar. Jadi 1, 2, 3. Satu lompatan, satu digit. Jadi 1875 mililiter. Ataupun sebenarnya murid boleh buat macam ni. 1875 darat dengan 1000. 1000 ada 3 sifar. 1, 2, 3. So kita pindah 1, 2, 3. Okey. Jadilah 1875 mililiter. Baik, jadi kita akan tambahlah dengan mililiter yang asal. 125 mililiter. Jangan salah kedudukan. Baik, kita buat garisan. Mililiter. Okey, 5 tambah 5, 10. Sifar 1 di atas. 1 tambah 7, 8. Tambah 2, 10. Sifar 1 di atas. 1 tambah 8, 9. Tambah 1, 10. 1 di atas. 1 tambah 1, 2. Jadi 2 apa? 2000 mililiter. 2000 mililiter atau dia juga bersamaan dengan 2 liter. Baik. Kita pergi ke soalan seterusnya. Jumlah isi padu ketiga-tiga cat melebihi 8 liter. Jumlah ketiga-tiga melebihi 8 liter. Jadi adakah pernyataan itu benar? Adakah benar atau tidak? Jadi kita kena buktikan. Apa maksud buktikan? Buktikan kita kena buat apa? Kita kena tunjuk pengiraan kita. Kita kena buat pengiraan. Kita kira-kira, kita tengok sama ada jawapan tu lebih atau kurang daripada 8 liter. Lepas tu barulah kita nyatakan benar atau salah. Okey. Jadi ketiga-tiga maksudnya kita kena tambah apa? 5, 1/2 liter. Tambah 1.875 liter. Tambah dengan 125 mililiter. Jadi sekarang tadi soalan A dan B kita dah kira. Kita dah kira dua jenis cat. Jadi sekarang kita tengok soalan B. Kita naik balik, kita tengok soalan B. Okey, soalan B cat biru dan merah. Okey, biru dan merah bersamaan dengan 2 liter. Jadi sekarang biru dan merah ni 2 liter ni bersamaan dengan 2 liter. Jadi sekarang kita tulis sahaja. 5, 1/2 liter tambah dengan 2 liter. Okey, jadi sekarang jadi kita boleh terus tambah je lah. Ini 5 tambah 2, 7. 1/2 kita salin balik 1/2 liter. Jadi jawapan kita 7 1/2 liter. 7 1/2 liter ni kurang ke atau lebih daripada 8 liter? So dia apa? Dia kurang daripada 8 liter. Jadi adakah pernyataan itu benar?
ketiga-tiga melebihi? Tidak. So, jawapan kita tidak benar. Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, 2/3/4 liter tambah 7.265 liter sama dengan berapa liter? Semua dah liter dan liter. Jadi ini nombor campur dan ini nombor perpuluhan. Jadi nombor campur dan perpuluhan cikgu ulang sekali lagi, kita tak boleh terus tambah. Kita mesti tukar 2/3/4. Jadi kita akan tukar kepada perpuluhan. Ingat tu, kita bukan nak tukar unit, kita tukar perpuluhan. Jadi K2 ni 2 perpuluhan, 2 nombor bulat. Jadi 3/4 dalam jadual hubungan cikgu tadi, cikgu ada berkongsi dengan kamu 3/4 bersamaan dengan 750 ml ataupun dalam perpuluhan 0.75 liter. Jadi kita nak ambil yang mana? Kita ambil yang bawah sebab kita nak dalam perpuluhan, kita bukan nak tukar unit. Jadi sekarang 2 perpuluhan, jadi okey, 2 perpuluhan kita tambah 0.75. Di atas kita letak sifar, tak simbol tambah. Okey, murid yang mahir dia tak perlu buat langkah kerja panjang, terus dia letak ke atas tu 2.75 liter. Ataupun murid boleh tukar macam cikgu tunjuk tadilah. 2/4 8 tambah 3. Lepas tu 2/4 8 tambah 3 jadi berapa? 11/4. 11/4. Okey, 11/4. Okey, kamu ni lah tukar kepada bentuk lazim. Kamu boleh buat bentuk lazim, dia akan dapat juga yang sama 2.75 liter. Sama sahaja. Okey, jadi 2, okey, kita dah dapat nombor perpuluhan sama, jadi 2.75 tambah dengan 7.265. Ini simbol tambah. Ini unit apa? Liter. Ini unit liter. Atas ni cikgu tambahkan sifar supaya dia seimbang. Okey, liter. Ini sifar tambah 5, 5, 5 tambah 6, 11, 1, 1 di atas. 1 tambah 7, 8, 8 tambah 2, 10, sifar 1 di atas. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 7, 10. Dah tak ada lagi nombor nak tambah, terus tulis 10 di hadapan dan jangan lupa titik perpuluhan. Dah habis, kita tutup garisan. Baik, soalan seterusnya. Okey, 10.46 liter tambah 578 mililiter sama dengan berapa mililiter? Soalan nak dalam mililiter. Jadi liter ni kita kena ubah kepada mililiter. Macam mana? Okey, jadi ingat 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi daripada liter nak ke mililiter, kita buat apa? Kita darab 1, macam mana nak jadi 1000? Dan tentu logika dia kita darab dengan 1000. Jadi 10.46 kita darab dengan 1000. Okey, ada berapa sifar? Ada 3 sifar. Jadi kita lompat 1, 2, 3. Kenapa ke kanan? Sebab kita darab. Jadi sama dengan 10.46. Okey, tengok ada 1 longkang kosong. Jadi kita buat apa? Kita tambah 1 sifar di hadapan dia. Jadikan dia unit mililiter. Sebab kita darab dengan 1000. Baik, jadi kita tulis di sini 1 sifar 4 6 sifar. Okey, mililiter. Okey, kita akan tambah dengan 578 mililiter. Kita buat garisan. Okey, ni mililiter. Sifar tambah 8. 8, 6 tambah 7, 13, 3, 1 di atas. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 5, 10 sifar. 1 di atas, 1 tambah sifar. 1, 1 ni. Okey, kita turunkan. Jadi dah siap. Kita tutup jawapan kita 11,038. Untuk yang ini, kalau kamu tak nak tunjuk pun tak apa. Dekat atas ni kamu pindah je 3. 1, 2, 3. So, jadi tambahkan sifar di sini. Okey. Pun boleh kalau tak nak buat ni lah. Langkah kerja yang darab-darab ni. Darab 1000 ni. Baik. Soalan seterusnya. Okey. Kita tengok
Tengok dia ada berapa nombor? 1, 2, 3. Ada 3 nombor. Jadi 8 liter 645 ml tambah 12 1/2 liter tambah 4,1 liter sama dengan berapa liter? Soalan nak dalam liter. Baik, yang ini kita perlu tukar dahulu. So jadi 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi daripada mililiter nak tukar pada 1000, pada liter kita perlu bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 1000. Jadi 645 per dengan 1000. Okey, 1000 ada berapa sifar? 3 sifar. Jadi daripada kanan kita pindah ke kiri. 1, 2, 3 kita pindahkan 3. Lompatan sebab 1000 ada 3 sifar. Sifar perpuluhan yang ini kita wujud dia jadikan dia perpuluhan. 645 liter. Jadi kita bolehlah tambahkan dengan 8. Okey, ataupun kalau murid-murid faham, liter dia mesti ada, mililiter dia mesti ada 3 digit. Bila dia ada 3 digit, kamu dapat gabungan liter dan mililiter ni kamu kira. Ada 1, 2, 3. Bila ada 3 digit, kamu letak je titik perpuluhan kat tengah. Okey, jadi 8.645. Kalau kata dia bukan 3 digit, 2 digit ke, kamu kena wujudkan sifar di tengah-tengah ni. Jangan letak di belakang. Kalau letak di belakang, kamu cuba baca balik. Betul tak nombor dia sama? Kalau tak sama tu salah. Okey, contoh katakanlah. Katakan dia bagi, cuma ni cikgu bagi yang lain. Contoh kata, cikgu ambil 8 liter. Katakan 5 mililiter. Macam mana kita nak tukar kepada mililiter? Kita kira ni, ada 1 digit je. Kita jadikan dia 3. Kita letak sini. Sifar. Dia maksudnya 8.005 liter. Kalau kita letak kat belakang ni, dia jadi 500. Ni salah lah. Okey, kita mesti letak sifar 5. Jadikan dia 3 digit. Ini contoh yang lain, bukan yang itu ya. Okay, cikgu nak bagi tahu kat kamu tentang kalau nak buat macam ni lah. Tak nak buat pengiraan, nak terus letak titik perpuluhan, macam ni. Jadi cikgu akan letak 8 perpuluhan, dalam liter ya. 8.645 liter. Liter cikgu tak tulis lagi. 12 1/2. Macam tadilah. 1/2. Cikgu nak tulis. 12 cikgu tak muat pula ruang dia. Kat bawah ni lah cikgu tulis. 12. Bawah ni ya. 12 1/2. Bersamaan 12 ni titik perpuluhan. 1/2 tadi kita dah tengok 1/5 pula. 1/2 bersamaan dengan apa? Dengan sifar perpuluhan 5. Jadi 12 tambah dengan sifar perpuluhan 5 dia jadi 12.5. Kita letak ke atas sahaja. Jadi unit liter juga. Jadi kita boleh letak ke atas ni lah. 12 perpuluhan berapa? 5. Okey. Kita letak sifar. Okey, kita letak unit liter. Dan satu lagi kita tambah dengan 4.1. Awak nak tambah 1/1 pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu gabungkan semua sekali. Jadi yang kosong ni cikgu letak sifar supaya nombor cikgu lebih seimbang. Dan nombor tak akhir ni cikgu letak simbol tambah. Okey. Liter 5, 4 tambah sifar 4, 6 tambah 5 11 tambah 1 12, 2 1 di atas, 8 tambah 2 10 tambah 1 11, 11 tambah 4 15, 5 1 di atas, 1 tambah 1 2. Okey, jangan lupa titik perpuluhan. Turunkan sama baris. Baik, jawapan kita 25.245 liter. Okey, dah habis soalan-soalan yang kita bincangkan. Jadi cikgu berharap apa yang cikgu kongsikan dengan kamu ni dapat membantu kamu dalam menjawab soalan-soalan berkaitan dengan tambah isi padu cecair. Dan cikgu dah kongsi dengan kamu 3 unit, iaitu tambah panjang, tambah jisim dan tambah isi padu cecair. Semua ni perkara atau jenis-jenis yang sama saja, cuma tukar unit. Jadi cikgu harap dah habis 3 unit ni,
cikgu dapat membantu kamu untuk menambah unit-unit yang terlibat dengan lebih baik lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.